Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak pandu uji Honda Accord 1.5 Turbo. Jadi pada musim kali ni lah Honda punya reka bentuk ni ramai orang kata macam-macam lah. Saya rasa ramai juga yang rasa Honda tu keliru. Saya rasa bukan keliru, tapi memang kalau kita tengok Honda Accord kali ni dia nampak macam lebih ranggi pula, jauh lebih ranggi pada model sebelumnya. Tapi hak Civic dia jadi macam lebih tenang, lebih elegan. Jadi tu yang ada orang kata mungkin depa tertukar baju kot kan. Accord dengan Civic ni tertukar baju, dalam tetap sama lagi kan. Maksudnya Accord ni tiba-tiba dia punya luaran ni tu nampak sangat mudah dengan dia punya profile yang nampak macam fastback tu, dan dia punya detailing nampak lebih ranggi lah daripada hak Civic. Saya rasa ini memang mungkin ada satu anjakan untuk Honda lah. Maksudnya untuk yang Accord dia mungkin dia nak cari pemandu yang lebih muda sikit, dan untuk yang Civic tu mungkin dia nak jadikan kereta tu lebih diminati oleh lebih ramai orang. So mungkinlah itu sebab antara kenapa reka bentuk tu berubah. Saya tak tahu. Pada saya untuk Accord ni memang nampak canggih sekarang, nampak ranggi, dan dari segi reka bentuk tu saya suka fastback punya reka bentuk, dan juga dia punya secara keseluruhan the whole look and feel dia memang berasa lebih up to date. Lebih up to date dan lebih sesuai dengan rupa sekarang lah. Dan juga dia menjadi kereta ni lebih aerodynamic, dan bila kita memandu pada kelajuan yang tinggi pun lebih senyap, kurang sikit punya wind noise dan sebagainya. Untuk kali ni kita, sebelum saya cerita sikit lagi tentang kereta ni dan reka bentuk, kita melawat ke Kuala Gandah hari tu dengan kereta ni. Kuala Gandah ni kalau tuan-tuan tahu, ni lah tempat orang panggil sanctuary gajah. Di mana banyak gajah-gajah yang kalau kata dia terkeluar hutan, kacau kebun orang kan, mereka tangkap, nanti mereka bawa pergi ke Kuala Gandah lah, di mana di situ dia dikawankan dengan gajah-gajah yang lain yang dah biasa dekat situ, ataupun mungkin dia akan dihantar balik ke hutan yang lain lah. Tapi kalau dia memerlukan penjagaan sekejap, dia akan bawa duduk di Kuala Gandah, ataupun kalau tempat tak ada sesuai untuk hantar dia duduk kat Kuala Gandah lah, di mana di situ kita boleh tengok gajah, kita boleh bagi makan gajah. Zaman dulu dia ada buat naik gajah, tapi sekarang dah tak ada dah. Pasal naik gajah ni ada setengah orang kata tak apa elok sangat lah. Dan cuma sekarang dia dah pukul 2.30, kalau main petang 2.30 dia ada gajah punya pertunjukan lah. Dia mana gajah buat macam-macam trik lah. Tapi yang paling seronok budak-budak, sebab boleh bagi makan gajah. Ada orang jual tebu kat situ, lepas potong siap dah, boleh bagi makan gajah. Anak gajah pun ada. Anak gajah hak kecil tu boleh tengok dia minum susu. Hak besar sikit kita boleh bagi tebu, hak besar lagi pun kita boleh bagi tebu. So memang satu pengalaman yang penting juga untuk anak-anak kita, supaya dia kenal apa itu alam sekitar dan apa itu penduduk hutan belantara kita yang berkongsi negeri ini dengan kita. Okey, reka bentuk Honda Accord ni Jadi untuk saya, reka bentuk Honda Accord ni memang satu anjakan yang saya rasa perlu dibuat oleh Honda sebenarnya. Bukan apa, sebab Honda Accord ni antara produk yang mungkin dah lama comfortable dengan image yang memang antara kereta-kereta segmen D daripada Jepun inilah mempunyai image yang paling mudah. Tapi sejak sekian lama ni dah makin tua sikit lah. Jadi kali dia dah balik menjadi muda balik sikit lah. Last kali mungkin kita tengok Honda Accord mungkin tak tahulah 3-4 generasi lepas dia rasa macam muda sikit, dia makin naik jadi tua sikit, nanti dia tua jadi muda balik lah. Jadi sekarang ni dia turun jadi muda balik lah dengan dia punya gaya fastback ni. Jadi gaya fastback ni bukan sesuatu yang semua orang boleh terima lah. Ada yang kata ianya terlalu langgi dan tidak terlupa macam sedan. Pasal segmen D ni masih lagi memerlukan reka bentuk yang macam sedan. Pasal ramai orang masih lagi suka bentuk sedan. Tapi saya suka sebab dia punya kemasan cukup halus. Kali ni kita tengok Honda punya lipatan-lipatan tepi, body dia nampak tenang, nampak kemas. Dan juga of course untuk yang ini juga dia menggunakan laser brazing untuk bumbung. Pasal bumbung dia tak ada liner, nampak very clean, very neat punya finishing untuk kali ni. Dan finishing ini memang antara benda yang membuatkan kereta boleh nampak mahal. Dan untuk kali ni memang saya rasa berjaya lah. Honda telah berjaya membuatkan kereta dia nampak mahal. Kemasan lampu depan, lampu belakang juga nampak lebih halus. Dan oleh itu saya rasa ini adalah kereta yang mungkin pada saya lah adalah kereta yang mungkin lebih nampak mewah lagi. Tapi mewah in an understated way.
nampak muda, mewah tapi sedikit understated. So itu mungkin kombinasi yang mungkin sukar difahami oleh setengah orang, tapi pada saya itu adalah satu pilihan yang tepat untuk sebuah kereta segmen D. Bila kita masuk dalam Accord baru ni, saya punya sekilas pandang saya lah, apa yang saya nampak mula-mula sekali ialah reka bentuk dia bukanlah macam super wow, tak. Tapi apa yang saya dapati ialah Honda sekarang lebih menggunakan perincian yang halus, yang nampak kemas, yang nampak mahal. Contohnya macam ada chrome finish dekat steering ni, sekeliling butang-butang, dan juga di sekeliling lubang aircon, sekeliling switch ni semua. Kat tempat cup holder pun ada dibalutkan dengan kemasan krom yang halus. Jadi ini membolehkan kereta ni nampak lebih mahal lah. Dan juga dia menggunakan kayu poros, kemasan kayu poros. Dan kayu poros ni memang saya daripada dulu pun suka lah. Di kayu poros ni dia trending 60-an semua. Tapi lepas tu dah gunakan kayu kilat, banyak pakai veneer yang kilat. Dan bila tahun 2000 tu dia datang balik lah trend kayu poros ni. Dan sekarang ni Honda Accord pun menggunakan trend kemasan kayu poros ni. Dan ini memang cantik lah. Dan saya juga suka dia punya detailing semua. Switch dia ada nice positive feel to it lah. Dia, of course kalau boleh dia lagi sikit positif pun shock juga. Tapi kemasan semua memang nampak elok lah, dah segak dah. Dan kereta ni juga seat dia datang dengan of course sebelah pemandu ni ialah elektrik dengan lumbar support lah. Sebelah sana tak ada light height, tak boleh angkat turun naik. Dia hanya boleh ke depan belakang dan sandar saja. So untuk pemandu ada dua memory. Untuk yang sana tak ada memory lah untuk depan. So apa yang saya dapati kereta ni, kadang-kadang bila seat tu banyak sangat option pilihan dia tu, saya pula susah nak dapat selesa. Yang ni sebenarnya okey, cuma saya kena turunkan dia punya under thigh support. Pasal dia boleh adjust sudut under thigh support tu jangan terlalu tinggi. Pasal kalau terlalu agresif kan kita akan lenguh belakang pinggang kita. Dia rasa berlipat badan kita. So kita kena turunkan under thigh support tu. Saya suka turunkan supaya dia macam ngam-ngam je, dia sentuh je bawah peha kita tu lah, supaya itu membantu untuk menyokong dia supaya masa dalam perjalanan jauh kita tak berasa terlalu penat cepat. Okay, sekarang saya duduk di seat belakang dan seat depan ni tadi ialah pada larasan saya lah kan. Dan sekarang ni ruang kepala, saya tengok walaupun nampak dia punya roofline tu nampak macam kuping, tapi tengok masih ada satu tangan. Jadi macam mana Honda capai tu ialah dia angkat boot dia tadi tu lah. Itu pasal dia terpaksa menggunakan fastback punya design ni. Pasal kalau tidak, dia nak kena turunkan roofline ni, jadi akan mendatangkan masalah. Jadi untuk generasi kereta kali ni, Honda memang mementingkan ruang kabin lah. Kita nampak perkara yang sama berlaku apabila dia menghasilkan Honda Civic. Dan bila awak tengok sini tengok ni ruang lutut saya ni, tengok tu. Punya banyak ruang lutut saya ni, setting saya ni kat depan ni. Jadi untuk saya ni 5 kaki 11 Jadi ruang lutut ni memang cukup banyak lah. So, bila saya dapat kereta ni first kali, saya bawa anak-anak pergi meronda biasalah, dan dia orang kata, wow, dalam kereta ni sangat-sangat lapang. Saya kata, ya ke? Lebih pada biasa? Kata, lebih pada biasa. Saya pun macam, okey. Dan bila kita masuk dalam ni, betul. Memang Honda tarik dia punya wheelbase bagi panjang dan tinggikan roofline. Penyudahnya memang ruang belakang kereta ni memang rasa macam kereta yang sesuai untuk ada pemandu lah. Dan bukti dia dekat sini ada butang untuk butang bos. Jadi butang bos ni ada dua fungsi lah. Yang pertama sekali kita boleh bagi tegakkan dia, dan yang kedua kita boleh tolak semua kerusi ni ke depan. Dia nak tengok macam ruang kaki dia. Tu dah. Kalau saya belunjuk boleh cecah sikit dah nak bawah kaki kursi depan tu. Memang ruang bos sungguh-sungguh lah ni. Kalau awak tengok dekat sini ada center armrest, dan center armrest ni dia ada cup holder lah. Dan satu perkara yang saya suka mengenai center armrest ni ialah dia punya tinggi tu lebih kurang sama dengan armrest yang berada di pintu.
Jadi bila kita duduk untuk perjalanan jauh memang sangat-sangat selesa. Setengah kereta dia tak sama tinggi ya. Yang ni tinggi sikit ataupun yang ni tinggi sikit, so, mungkin kurang selesa sedikit. Tapi untuk aircon ni tak ada masalah. Saya juga suka ruang simpanan barang kat pintu kereta ni sebab dia boleh masuk botol besar ni. Saya memang suka bawa air banyak lah. So ada ruang untuk botol besar ni. Dan juga di ruang simpanan, ruang letak botol di bahagian depan untuk pemandu dan penumpang depan juga cukup besar. Yang di tengah-tengah tu untuk masuk botol ni. Yang di pintu hanya boleh masuk botol kecil. So fair lah kan. Yang besar dekat tengah-tengah, yang tepi tu pintu kecil. Yang ni pun sama juga. Yang ni kecil, tapi besar dekat sini. Terbalik lah. Ini sebab tak boleh masuk. Dia punya lapangnya ruang ni, saya boleh duduk bersila dekat bawah ni. Bila kita tolak kursi ni sampai habis ke depan. Dan dekat bawah ni kita tengok ada corong aircon yang boleh dikawal injap dia. Dan juga ada dua port USB. Jadi port USB ni USB jenis yang besar lah, USB A. Dan juga boleh pakai USB A ke USB C lah. Banyak kereta sekarang dah USB C terus kat sini lah. Enjin 1.5 ni saya rasa Honda membuat keputusan yang betul lah untuk menjadikan ianya sumber kuasa utama syarikat ni. Jadi dalam Honda CR-V pun dia berfungsi cantik, dalam City Pacific pun dia berfungsi cantik, dan dalam untuk aircon ni pun dia berfungsi dengan cantik lah. Setiapnya mempunyai, saya rasa, talaan yang sedikit berbeza-beza dan juga nisbah gear yang berbeza-beza. Tapi apapun kita memang berasa ianya satu kombinasi yang tepat lah, kombinasi yang betul yang telah dipilih oleh Honda dan membolehkan kita berasa kereta ni tak lemau dan sentiasa bertenaga lah. Dan dia punya handling tu is typical of Honda. It's quite precise, you boleh place the car kat mana you nak. And it's quite responsive. So sepanjang-panjang perjalanan kita kali ni, kita pergi ke Kemaman melalui lebuh raya lah mostly. Kita memang berasa seronok lah, tak ada rasa kereta ni too soft ke apa ke. Dan dia punya suspension sebenarnya saya rasa lebih sedap lagi. Dia over small imperfection. Dia punya secondary ride dia memang saya puji. Bila permukaan pecah besar dan boleh berasa sikit lah dia punya firmness dia tu. Tapi bagusnya bila dia firm kat situ, dia tak crash. Maksudnya dia tak hit pump stop. Kita rasa spring tu keras, tapi spring tu dia memang tahan supaya kereta tak hit the pump stop. So kita tak ada gerung, tak ada, dia melantun. Dan itu yang saya sukalah. So maksudnya the spring is very well judged, the suspension is very well judged. Secara keseluruhannya tak ada komplain lah tentang sistem gantungan, kecuali kalau mungkin nak lembutkan sikit lagi masa kita langgar pada medium speed lah. But it's not really a complaint because that is memang, I feel that rasa tu macam Honda lah. Low speed, yes, kat low speed mungkin kena ada sikit lagi, lembutkan sikit lagi dia punya betul ride quality dia tu. But even then it's just slightly je keras. Satu lagi yang saya suka kereta ni, dia punya bonnet tu. So bonnet dia macam power bulge. So bila dekat dalam ni, kita memang nampak dia turun tepi, naik balik tengah. So it's a very nice view. That's what I can say. It looks like a proper sporting sedan. So that's a really nice touch from Honda. Jadi pada saya kalau nak bagi skor untuk Honda Accord 1.5 Turbo ni, dari segi reka bentuk saya memang suka sangat. Saya bagi dia 7.5/10. Reka bentuk kabin tu macam okey saja, biasa-biasa. Walaupun saya kira ruang tu bagus, tapi reka bentuk dia tidak begitu melonjak lah. Ada ciri-ciri modern macam porous wood apa semua tu, saya rasa terlalu gelap. Itu saya punya lah. Tapi ini gelap ni tak boleh nak buat apa, pasal orang Malaysia suka gelap. So saya beri dia 7.0. Dari segi practicality cabin, okey, semua tempat letak barang semua bagus, lubang-lubang botol semua okey, cup holder semua okey. Dan untuk penumpang belakang juga, sebelah kiri dia ada button untuk tolak seat pergi depan, pause button tu. So okey, boleh bagi dia 7.5/10. Dari segi pemanduan Honda Accord ni okey lah, tak ada kata komplain apa sangat pun. Kita memandu sampai ke Kemaman, dan kita mandu kira agak long distance jugalah, dan saya rasa selesa.
Cuma masa hari saya memandu tu, dia punya seat position tu saya salah setting. Mungkin dia punya seat angle tu terlalu agresif, terlalu banyak support under thigh, jadi saya rasa cepat lenguh. Itu silap saya lah. Tapi sebenarnya seat dia okey, jadi saya bagi dia 7.5/10 untuk pemanduan. Dari segi nilai untuk wang anda, harga dia semakin meningkat lah. So, satu pasal mungkin kita tengok populariti kereta segmen D daripada Jepun ni pun agak stagnan lah. So saya bagi dia 6.75/10 untuk dia punya nilai untuk wang anda. Jadi secara keseluruhan saya kira kereta ni adalah sebuah kereta yang mendapat skor 7.0/10, satu angka yang, satu skor yang agak bagus untuk model yang dah lama berada di pasaran dengan interpretasi baru. Jadi 7.10 tu adalah satu skor yang agak okey juga untuk Honda Accord ni. Tapi cuma sekarang ni bila Camry yang terbaru dah datang, dia datang dengan berbagai ciri yang lebih canggih lah, terutama untuk seat belakang tu, pasal dia ada screen remote control lah seat belakang untuk kawal aircon dan kawal audio system. Jadi kat situ mungkin akan ada setengah orang berasa macam Camry tu lebih mewah lah. Dari segi harga pun saya rasa Camry tu mahal sikit lah pada Accord. But of course ini dalam segmen D ni, di situ orang dah mula fikirkan kemewahan, ini bukan keperluan lagi. So to each his own lah, semua kena pilih, tengok betul-betul dan tengok mana ciri yang lebih sesuai dengan kita. Pasal satu ni lebih mungkin dinamik untuk dipandu, satu lagi tu mungkin lebih selesa untuk dinaiki. Okey, kalau awak suka dengan review saya, tolong tekan butang like macam biasa, tolong saya, dan juga kongsi pula dengan member. Mana tahu ada cari Honda Accord ke Camry ke, bagi dapat tengok video ni. Dan macam biasa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.